Assalamualaikum, apa khabar semua? Abang-abang, akak-akak, manis-manis, cantik-cantik semua. Okey, selamat datang my channel. Terima kasih yang sudi singgah di sini. Okey, hari ini kita nak kongsikan satu perkara tentang siput gondang. Siput gondang ni, selalu siput ni ada dekat sawah. Ramai petani sawah padi tak suka dengan siput ni. Siput ni akan menjejaskan pertumbuhan padi. Tapi kalau dekat luar negara, siput ni cara untuk elakkan dia datang dekat sawah padi, dia akan lepaskan itik. Itik akan makan pertumbuhan siput ni. Siput gondang ataupun siput sawah yang lebih dikenali lah. Okey, kalau dekat Malaysia, cara untuk hapuskan siput ni, diorang guna racun. Sekarang memang dah susah nak jumpa siput ni. Ada suatu tempat yang mungkin tempat besar ataupun kurang penggunaan racun, ataupun siput ni dah jadi lasak. Dia dah mutasi dengan keadaan racun. Badan dia dah lasak. Jadi dia boleh nampak kat tempat sekeliling yang ada sawah padi, mungkin banyak ataupun sedikit. Jadi kita nak kongsikan apa manfaat itu siput gondang, siput sawah. Okey, kesimpulannya kat sini, setiap sesuatu yang Allah cipta tu mampu memberi manfaat. Okey, kita kan ada ternak kutu DM, kutu Damian Makna, yang ramai orang beli starter tu biarkan dekat rumah. Okey, dekat sini saya nampak kebaikan siput ni memang banyak. Dari segi perubatan batin ataupun buasih dan ekosistem tali air. Kita fikir sejenak kenapa Allah ciptakan siput ni, mesti ada sesuatu yang luar biasa untuknya. Jadi yang saya nampak dekat sini ada banyak jawapan yang kita nampak. Jadi untuk perubatan, kalau anda ada masalah buasir, anda rebus siput ni, anda makan untuk mengurangkan buasir dalam badan diri anda. Satu lagi, dia akan buatkan lagi segi dalaman. Ini petua orang-orang lama. Tapi bila kita test pada orang yang sakit, dengan izin Allah menjadi. Tapi dia ada cara tau. Dia ada cara untuk macam mana kita nak masak, macam mana kita nak pergi ke seterusnya, ke next level. Dia ada cara je. Bukan kita dapat tu bulat-bulat kita masak. Tak ada, dia ada cara je. Jadi kita akan kongsikan. Okey, lagi satu dari segi untuk kutu DM ni, dia mampu memberi peredaran air tu lebih baik dan saling memerlukan. Siput perlukan kutu, kutu perlukan siput. Saling bekerjasama untuk menjaga air secara alami. Automatik punya dia buat. Okey, kita share sekejap lagi. Jom. Okey, kita dah sampai dekat tempat pembiakan kutu DM. Ini yang kita buat. Kalau yang tanya macam mana nak buat kutu DM macam saya buat ni, anda boleh tengok dekat bawah kutu Damian Makna yang saya ada post dekat YouTube, anda boleh tengok. Okey, dekat sini kita nak kongsikan manfaat tau untuk siput ni. Yang kita boleh guna manfaat siput ni. Okey, misal kata anda bela kutu DM, anda beli starter, tak kisahlah dekat mana-mana sekalipun, anda boleh buat macam ni. Kalau anda tak ada bekas, anda boleh cari bekas macam ni. Anda boleh cari bekas macam ni ataupun gabus, anda letak plastik. Lepas tu anda letak daun pisang. Lepas tu anda letak air bekas ikan anda letak. Jadi kutu ni dia ada makanan tau, dari segi daun pisang ni. Okey, cara terbaik untuk anda bagi makan kutu ni kalau boleh time pagi lah. Time sinaran matahari baru nak keluar. Lepas pukul 12, saya tengok kebanyakan dah tak makan lah. Itu pengalaman yang saya nampak lah. Jadi apa yang bagus saya kongsikan dekat sini. Jadi untuk bagi makan yeast, okey, contoh kita beli yeast yang buat kuih tu macam serbuk penaik. Ni saya tak sempat nak keluar, nak beli barang, nak tunjuk dekat anda. Jadi saya cerita secara teori. Okey, anda pergi kedai beli yeast tu untuk yang buat roti, yang buat penaik kuih tu, yeast. Anda letak dalam botol. Anda guna air bekas ikan letak dalam botol mineral tu, 500 ml tu. Anda goncang-goncang, anda biarkan 1 hari.
Okey, besok pagi anda nak guna, anda goncang-goncang balik, kasih yang mendak kat bawah tu dia sebati, goncang-goncang, anda tembak. Anda tembak tempat yang ada kutu tu. Anda tembak tempat yang ada kutu tu, agak-agak je. Dia tak perlu sampai terlampau keruh. Dia biar warna tu macam light-light warna tu biar manja-manja je. Dia tak perlukan macam terlampau keruh. Dia janji dia ada makanan. Lepas tu anda biarkan 2-3 hari, tengok kalau air tu selagi tak jernih, maknanya makanan ada lagi. Tapi bila anda tengok air ni dia berminggu-minggu keruh kan, maknanya kutu anda tu dah start mati. Okey, cara untuk atasi kan. Cara untuk atasi kutu ni, kadang dia akan mati bila sampai 44 hari, 30 hari. Dia kadang lepas dah bertelur, dah menetaskan dia punya generasi dia akan mati. Jadi mati tu kadang-kadang dia akan busukkan air juga. Jadi kita guna secara alami macam kehidupan air dia yang saling memerlukan. Kita ambil siput ni. Ini siput gondang, siput sawah yang saya cakap tadi tu. Siput ni, anda letak siput ni dekat kawasan kutu. Anda letak kat kawasan kutu. Ini memang tempat asal dia sebab saya dah buat pada awal. Anda letak dekat kawasan sini. Nanti dia akan membiak. Kalau boleh anda cari macam anda cari botol lah. Botol yang macam tinggi yang macam ni. Dia akan bertelur. Ni telur dia. Dia akan bertelur. Dia akan melekat-lekat. Kalau boleh tinggi. Dia kalau boleh siput ni nak, telur dia mesti atas daripada air. Sebab kalau dia dah menetas, dia akan macam meletup. Dia meletup, dia jatuh ke air. Jadi siput ni akan makan lumut-lumut. Jadi cara yang terbaik untuk kutu dengan siput ni, okey, misal kata siput tu satu tahap dia akan mati dalam 30 hari ke 44 hari, ataupun nasib kutu tak baik, kita beli dia mati ataupun membiarkan dia mati. Siput ni akan makan. Siput ni akan makan benda-benda yang mati ataupun anak-anak ikan yang mati, dia akan makan. Jadi dia akan hapuskan ikan-ikan yang mati, benda-benda yang mati ataupun pelet-pelet yang tak habis tu dia akan makan. Dia akan makan. Jadi secara tak langsung air ni amonia makin kurang, amonia dia makin kurang. Jadi pembesaran kutu ni, kutu yang tengah naik ni, dia akan makan najis daripada siput ni. Siput ni akan makan daripada kutu yang mati, dan kutu akan makan najis daripada siput ni. Jadi kat situ kesimpulan dia saling memerlukan. Siput makan kutu yang mati, kutu makan najis dia. Secara tak langsung makanan dia ada dalam keadaan keliling ni. Jadi kalau anda perlukan letak yeast tu, kira macam letak agak-agak saja. Itu untuk perkongsian saja hari ini. Apa yang terbaik kita kongsikan. Sebab kita kongsikan ni secara praktikal. Kita buat benda ni, jadi kita nampak kesan dia, wow, luar biasa kan. Setiap orang lain caranya. Jadi saya nampak cara ni terbaik, saya kongsikan dekat anda. Okey, ini ini telur siput ni. Anda boleh tengok kat sini memang saya kadang letak, tak kisahlah kutu punya tempat ke, gapi punya tempat ke, saya akan letak. Anda boleh nampak ni anak dia, dia akan makan cermin-cermin dekat lumut ni. Anda boleh lihat. Nampak? Ini bukan kita tampal, ini sejarah semula jadi. Jadi misal kata siput ni ada dekat aquarium, misal kata kita bagi pellet, kadang ikan ni makan time dia nak lah. Tapi dia akan makan lagi berulang. Tapi pellet yang lama tu dia makin lama makin kembang. Siput ni akan makan. Jadi bila kalau jadi najis yang macam ni,
Kita cuma sedut saja lah. Daripada komuniti yang ramai gapi ni, dia dapat atasi. Anda boleh lihat, nampak air jernih saja. Jadi kita buat secara pusingan lah. Dia perlukan dia, dia perlukan dia. Ni itu hari panjang Itu hari dia panjang. Dia panjang macam ni. Dia panjang macam ni. Ni maknanya dia dah meletup. Perasan tak perasan kan? Air dengan telur ni mesti tinggi. Okey, misal kata anda bela ikan buntal. Ada sekarang ikan buntal yang buat hiasan ikan apa? Puff. Nak sebut pun terbelit kan, orang Melaka kan. Ikan puff tu anda boleh biarkan macam ni. Nanti bila ada anak yang kecil-kecil, yang comel-comel, kecil-kecil yang comel-comel kan, macam ni, anda boleh buat bagi ikan makan lah. Ataupun untuk macam anak-anak ketam boleh bagi makan. Okey, itu saja perkongsian. Yang mana nak lebih faham boleh type di ruang komen. Apa yang saya tahu saya kongsikan. Sebab pengalaman ni luas. Sesiapa mempunyai pengalaman, jadi kita kongsikan. Bila benda tu manfaat, kita kongsikan bersama. Terima kasih anda semua. Okey, ni last tip untuk anda. Selalu kutu DM, tempat dia mesti banyak jentik. Kenapa banyak jentik? Sebab jentik makan kutu tu. Sama juga kalau fry ikan beta. Kalau baru naik, kalau anda lepas mengawangkan dia, dah boleh apa ni, free swimming, jentik ni akan makan anak dia. Anak ikan beta, ikan laga. Jadi cara untuk atasi masalah benda ni, anda cari ikan gapi yang kecil macam ni, anda letak dekat tempat DM. Kutu ni anda letak seekor je. Banyak mana dia boleh makan kan. Sebab kutu ni kalau membiak, dia akan banyak dan banyak. Bila dah kasar-kasar tu, anda asing bagi induk makan. Jadi ada letak seekor saja. Kalau boleh cari ikan gapi yang jenis jantan, anak dia. Jangan cari ikan gapi yang betina. Kenapa? Saya cakap macam tu kan. Kalau ikan gapi yang jenis betina, sebab betina masa kecil kalau anda tak asingkan, dia dah besar sikit, anda letak dalam ni. Sebab betina dia akan simpan sperma jantan masa kecil tu. Jadi ikan gapi ni boleh beranak. Nanti jangan anda rasa pelik pula, kata ya pasal apa ni banyak pula anak ikan ni. Takkan dia boleh beranak sendiri. Sebab kelebihan gapi, dia boleh simpan sperma. Jadi kita fokus ke tujuan kita. Gapi ni akan makan jentik dan akan makan DM. Dia akan makan DM juga. Jadi misal kata pembiakan ni dah banyak, anda asingkan. Supaya anda ada reserve. Sebab kutu ni satu tahap dia akan mati juga. Jadi cara macam tu anda nak kawal pembiakan dia dengan baik. Okey, untuk letak gapi ni nak kawal dia jentik. Kan nanti kena saman pula. Okey, itu saja.